Baba nak, kamu pakai nama P. Ramlee tu. Najwa P. Ramlee. Jangan takut, dia kata. Tan Sri P. Ramlee menerima gelaran ingat kebesaran ke apa ke selepas kematian beliau. Saya nak peluk atas saya boleh tak? Sekejap. Najwa kan? Ya, saya. Ni kalau nak masuk ni kena pakai mantra. Ya? Nya inson mata kaji Semarni sing. Baru boleh masuk. Najwa boleh tak bawa kita house tour rumah ni? Boleh. Okey, Najwa terangkan sikit. Rumah ni dekat mana? Rumah ni dekat Jalan Setapak. Dekat Setapak Jalan Dedap. Jadi korang boleh datang kat sini. Dia buka hari-hari. Pagi sampai ke petang, masuk percuma. Jadi korang boleh datang. Sekarang ni rumah P. Ramlee ni kita memang dah buat interior yang baru dengan memberi aura yang baru. Jadi korang kena datang tengok. Ini semua baru-baru ni. Okey Najwa, sebagai cucu P. Ramlee kan Najwa, dan Najwa dikenali sekarang ni. Kan boleh tak Najwa ceritakan sedikit macam mana permulaan Najwa tahu Najwa ni adalah cucu kepada seniman agung P. Ramlee? Semestinya mak saya lah yang banyak ceritakan dekat saya tentang ahli keluarga susu galur. Tapi saya tidaklah macam rasa janggal sangat pun sebab mak saya pun berada dalam industri seni kreatif juga. Jadi dia macam balance. Family saya semua dalam industri seni kreatif. Memang daripada kecil lah tahu, dan daripada kecil sampai sekarang. Itu je lah kerja kami. Okey Najwa, jadi yang ni adalah rumah terakhir P. Ramlee? Ini adalah rumah beliau. Bukan rumah saya, memang rumah beliau hingga akhir hayat beliau. Jadi inilah hasil barang yang ada yang tinggal. Cuma kalau beca yang original yang dekat depan. Yang ini dia buat yang baru. Replika lah. Kursi beliau. Kiranya semua ori lah. Ada yang ori, ada yang tidak. Kita buat balik. Kita punya Jabatan Arkib Negara yang mengambil alih untuk memelihara rumah P. Ramlee ini sendiri. Jadi kalau kita tengok daripada tahun 80-an, rumah ni dia ada banyak version. Pernah dibuatkan style yang macam ni dan akhirnya kita kembali. Yang ini yang kalian tengah tengok sekarang ni, ini adalah struktur asal rumah ini. Memang kita nak kembalikan balik pada struktur asal. So, di mana dulu kalau piano tu terletaknya dekat depan. Jadi sekarang kita masukkan dekat situ sebab ini sebenarnya adalah ruang kerja arwah P. Ramlee, di mana di situlah tempat asalnya piano tu. Jadi so kita kembalikan balik struktur asal. Ini adalah ruang di mana ruang kerja arwah atuk saya. Cuma dia punya saiz dia sama ada ke depan sikit ataupun tu. Ini adalah ruang dia. Jadi sinilah tempat asal di mana piano beliau. Tempat dia punya piring hitam dengan lagu yang ni semua original kat sini. Saya tak boleh duduk. P. Ramlee itu sendiri sebenarnya pun kalau boleh dia tak nak keturunan dia untuk terlibat dalam industri. Sebab itu dulu pun bapa saya pernah cakap dengan saya macam tu. Dan P. Ramlee sendiri pun, sebab itu dulu bapa saya, masa bapa saya bermula berjinak-jinak main muzik, dia tidak dapat bantuan dan sokongan pun daripada P. Ramlee. Sebab dia nak P. Ramlee nasib itu usaha sendiri. Sebenarnya P. Ramlee itu tegas. Gitu kan. Maksudnya tegas untuk kau memilih jalan hidup kau. Okey Najwa, nak imbas baliklah kiranya uji bakat Najwa di dalam mentor 6. Tak silap masa itulah ramai orang tahu Najwa adalah cucu P. Ramlee. Kan? Tapi bila Ferhat dia pilih Najwa dan Najwa ada cakap, Najwa cakap macam saya cakap. Abang Ferhat terima saya sebab saya cucu P. Ramlee. Betul tak? Memang saya tanya situ sebab kadang-kadang saya tak suka bila kita nak masuk sesuatu sebab kita nak tahu apa orang kata kita ni mampu ke tidak buat. Tapi kadang-kadang ada sengah-sengah competition yang masuk tu sebab diorang tahu ni Najwa P. Ramlee. Saya tak minta pun macam tu sebab saya datang pun sebagai orang biasa kan. Cuma saya nak kepastian je time tu. Saya tanya dekat Abang Ferhat, kalau betul sebab saya cucu P. Ramlee ke apa, memang saya kata saya tak nak. Kalau sebab saya terima.
Tapi nak buat macam mana kan, tak ada rezeki waktu mentor tu. Najwa nak tanya, yang ni apa ni? Yang ini adalah panggung wayang. Kita buat mini panggung wayang. Oh, mini panggung wayang. Mini panggung wayang. Kita akan tayangkan cerita-cerita dia supaya orang selesa kan, sejuk kan. Tengok filem-filem arwah yang kita akan sentiasa tayangkan dia sampailah pustaka ni tutup. Okey, daripada pandangan pendapat lah peribadi Najwa sendiri, filem mana yang Najwa paling suka? Yang paling meninggalkan kesan? Saya sebenarnya yang movie-movie yang memang orang selalu tengok tu, saya suka. Tapi sebenarnya saya lagi suka filem Putus Sudah Kasih Sayang. Saya tak tahu kenapa. Bercerita pasal bapa Najwa lah kiranya kan. Najwa memang tak pernah jumpa langsung ataupun pernah? Bapak saya. 3 bulan sebelum bapak saya meninggal tu, saya ada buat satu konsert. Saya buat konsert tribute to P. Ramlee. Jadi waktu tu dekat tempat institusi pembelajaran saya. Jadi pensyarah saya, dia suggest. Dia tanya dekat saya, Najwa, awak nak tak nyanyi dengan bapa awak? Oh, nak! Dia cakap gitu kan. Jadi saya kata tak apa, saya uruskan. Saya jumpa bapak saya bagi tahu dekat bapak saya untuk nyanyi dengan saya lagu Senandung Kasih. Selepas itu saya cuba untuk serapat-rapatnya dengan arwah bapak saya. Waktu tu memang beliau dah sakit. Dah tak boleh nak jalan kaki dia. Air dalam badan dah tak boleh menampung kan. Jadi air semua dah jatuh ke kaki. Jadi saya boleh dikategorikan hari-hari saya datang rumah babah saya. Dan waktu itu juga bapak saya suruh panggil dia babah. Sebab sebelum ni saya panggil dia Encik Nasir je. Macam mana bila first time dia suruh panggil baba tu, apa reaksi Najwa? Saya rasa kan kalau perasaan yang gugup tu, kalau sampai sekarang pun orang tanya pun saya masih lagi gugup. Sebab waktu saya jumpa dengan beliau masa konsert tu, dia kata jangan panggil aku Cik Nasir, panggil aku baba. Cepat panggil baba. Saya panggil dia. Bukan, sebenarnya macam saya nak jumpa dengan ayah. Saya susah sangat macam baba. Sebab saya macam waktu itu umur saya tak silap 20 tahun, 21 tahun tak silap saya umur saya waktu itu. Jadi saya macam tak biasa kan. Tapi benda tu saya masih lagi terkesan dekat hidup saya sampai sekarang. Sebab Allah bagi ruang dekat saya 3 bulan je untuk saya rapat dengan bapak saya. Dan waktu konsert tu jugalah hidup saya rasa macam komplit. Bila mana lepas saya menyanyikan lagu Air Mata di Kuala Lumpur, lagu finale, arwah bapak saya datang dekat saya kat pentas. Dia kata, Baba restu apa yang Najwa buat. Dia macam, apa benda ni? Dia rasa macam, selepas itu Alhamdulillah sampai sekarang, kita rasa lega. Kalau kita buat apa-apa kan, rezeki yang datang, bila job-job yang datang, saya rasa macam happy sangat. Yelah mungkin orang lain lah, saya ni lain lah kan. Bila kita dapat restu daripada mak dengan bapak tu, lain lah. Alhamdulillah. Okey Najwa, nak tanya, kenapa Najwa pakai nama Najwa P. Ramlee bukan Najwa Nasir? Itu pun sama juga berlaku pada tahun 2008. Di mana sebenarnya itu adalah permintaan daripada arwah bapak saya. Dia kata, Baba nak kamu pakai nama P. Ramlee tu, Najwa P. Ramlee. Jangan takut, dia kata. Saya tak takut, tapi sebab saya pakai Najwa Nasir P. Ramlee. Saya pakai awal-awal dulu kan, masih kecil-kecil, Najwa Nasir P. Ramlee. Dia kata pakai je Najwa P. Ramlee. Orang lain pakai nama tu. Sepatutnya ni anak-anak babah ni yang pakai tu. Start daripada itu memang saya terus shortkan nama saya Najwa P. Ramlee. Sebab yelah, dengan keizinan bapak saya kan, dia tak salah pun. So Najwa rasa tanggungjawab Najwa tu besar tak bila carry nama P. Ramlee? Ialah satu nama yang wow kan. Yang masa awal-awal tu memang saya akui saya rasa macam terbeban. Terbeban sebab bila segala yang saya buat kan, mesti orang akan macam okay Najwa, orang punya expectation dekat saya sangat tinggi. Padahal saya biasa je, saya pun tak tahu sama ada saya mampu ke tidak. Contohnya macam saya buat teater, saya mampu ke tidak untuk
carry watak ini, tapi orang macam Najwa P. Ramlee hebat, mesti hebat. Tak pun, tak semestinya semua benda pun saya berjaya kan. Tapi bila lama-lama tu benda tu dah terbiasa. Saya dah tak kisah pun apa orang nak cakap ke, terpulang saya tetap dengan cara saya, dengan segala usaha tu semua datang daripada diri saya sendiri. Ini sebahagian yang kita boleh nampak lah dia punya perjalanan ya. Career dia yang orang mula menghargai, mula start dapat penghargaan daripada tahun 1956, daripada filem Anakku Sazali, lepas tu Hang Tuah, dan lah sehingga tahun 1962. Dan inilah dia punya piala-piala kemenangan dia. Tan Sri P. Ramlee menerima gelaran peringkat kebesaran ke apa ke selepas kematian beliau. Jadi siapa lagi kalau bukan bapa saya yang kacak ini kan? Cuba Najwa posing sikit macam tu. Adik Cuba bapak Iras. Wah. Sini. Janganlah. Takkan sama. Betul. Semua orang kata saya ni dengan atuk saya, even dengan bapak saya pun kata seiras. Dia kata tak apalah, nanti saya pakai misai. Segala hasil daripada Saloma memang dijaga rapat-rapat dengan anak saudara dia yang masih lagi ada sekarang. Contoh macam Aunty Shasha, Aunty Rosita. Jadi diorang memang teruskan legasi nenek Saloma. Sebab itu kadang-kadang ada tengok ada fashion show baju Saloma sebenarnya datang daripada mereka. Sebab diorang memang terus buat. Ni baju-bajunya saya bukan kaki orang dulu. Tapi cantik kan? Sangat cantik dan dipelihara dengan sangat elok. Beginilah sebenarnya memang cutting pinggang dia. Berapa tu Sasa? Satu cekik saya ni. Betul sebab Aunty Rosita, Aunty Shasha memang ada cerita dekat saya. Memang pinggang dia cekik sangat. Ini cekik dia. Okey, Najwa, seandainya lah arwah masih ada lagi, Najwa sebagai cucu, apa yang Najwa teringin sangat nak buat dengan dia? Saya nak peluk atuk saya boleh tak? Macam-macam lah nak jadi cucu kan. Jadi cucu kena manja-manja dengan atuk. Mesti seronok. Kalau arwah atuk saya ada sekarang, saya rasa kalau saya terus legasi ini seperti sekarang, mesti saya nak kongsikan dengan dia. Yelah, balik syuting penat, pagi kena bangun pergi syuting. Dan mesti banyak benda juga yang dikongsikan dengan saya. Tak tahu lah, berangan je saya ni. Tapi saya tak pernah terfikir benda tu. Kalau beliau ada, saya tak terfikir apa benda saya nak buat. Mungkin sebagai cucu lah kan, nak manja dengan atuk. Itu yang Najwa teringin lah daripada dulu. Walau macam mana pun orang cakap, saya tetap bersyukur. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakyat Malaysia kan. Rakyat Malaysia yang ramai ni kerana masih lagi tak melupakan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Saya sebagai wakil keluarga, saya mengucapkan terima kasih yang tak tahulah terima kasih macam mana. Terus menyokong dan sampai ke hari ini institusi-institusi sekolah menengah yang meletakkan subjek P. Ramlee itu di dalam pembelajaran, saya tak tahu. Sampai sekarang ni saya macam saya tak tahu nak cakap macam mana. Cuma saya sangat bersyukur, beruntung menjadi sebahagian daripada darah yang mengalir. Teruskan meminati Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebab dia hanya satu dalam sejuta. Terima kasih Najwa. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu, tak sanggup ku berpisah dan berhati patah. Hidup gelisah, alangkah pedih rasa hati selama kau pergi.
tinggalku sendirian, tiada berteman dalam kesunyian.